برحمتك في هذا المسجد بإذن الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, Tuan Pengurusi Masjid, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni dapat lagi lah kita bersama untuk meneruskan bacaan kitab kita. Dan hari ni dah masuk 13 Syaban, ya. Maknanya semakin kita menghampiri kepada Ramadan. Dan kita doakan semoga kita sampai ke Ramadan ni, ya. Walaupun hampir 17 hari ataupun 16 hari lagi, belum tentu sampai, kan? Kita tak boleh nak menjamin kita sampai, tapi kita minta, Allahumma ballighna fi Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami ni untuk Ramadan kali ini. Dan mudah-mudahan Allah kabulkan dan kita sampai untuk kita bersama-sama menggiatkan ibadah, memperbanyakkan ibadah kita. Ramadan kali ini melebihi daripada ibadah-ibadah kita dalam Ramadan yang sebelum ini. Mudah-mudahan Ramadan kali ini betul-betul memberikan kita, mendapatkan kita ini keampunan daripada Allah, ya, kerana Ramadan itulah peluang untuk kita. Inilah peluang untuk kita mendapatkan keampunan dan juga mendapatkan ganjaran yang besar pada Allah. Ya, sebab tu Nabi sebut, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang puasa bulan Ramadan, ya, siapa yang dah masuk bulan Ramadan, dia berpuasa dengan penuh keimanan, sungguh-sungguh puasa, ya. Puasa tu bukan kerana perkara lain, memang sungguh-sungguh atas iman, ketaatan kepada Allah. Dan di samping itu dia mengharapkan, wahtisaban, mengharapkan, kita betul-betul kita puasa ni kita harap Allah ampunkan kita, Allah berikan ganjaran terbaik kat kita. Maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang dulu-dulu, dosa kita hari ni, tadi kita buat, dosa kita semalam, ya, dosa kita dulu lagi, hak kita buat dulu, tak apa ni, tak terampun lagi. Ini peluang ni, ya. Dosa-dosa ni boleh hilang, ya. Dosa-dosa ni boleh hilang dengan amal, ya. Amalan yang kita buat, amalan baik, ya, setiap amalan baik kita buat, dia menghapuskan dosa. Dulu kita baca, ya, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at, Allah sebut dalam Al-Quran. Setiap apa perbuatan baik yang kamu buat, dia menghapuskan dosa, ya. Bukan kita buat amalan baik ni sekadar dapat pahala, pahala dapat, dosa juga Allah ampunkan, kecuali beberapa dosa. Nanti kita tengok dalam kitab, ada beberapa perkara yang tidak termasuk dalam perkara itu, ya. Baik, kita sambung. Ada orang yang tidak melaksanakan janji. Kita masih lagi dalam bab menunaikan janji, ya. Tengok macam mana menunaikan janji ni satu tuntutan yang mana kalau kita tak buat, dia mendatangkan keburukan untuk kita. Ada orang yang tidak melaksanakan janji yang telah dibuat untuk mendapat keuntungan lebih besar daripada perjanjian yang lain, yang dulu. Dia berjanji dengan orang ni, tapi bila dapat faedah yang lebih besar, dia tinggalkan janji yang dia dah buat dengan orang sebelum ni. Ya, Islam melarang, Islam tak benarkan.
Walaupun ada keuntungan yang nampak dan ganjaran lebih besar, tapi sebab kita telah janji, maka kita kena akur dengan janji kita sebelum ini. Ya, di situ cubaannya. Itulah dugaan yang Allah bagi. Sama ada kita boleh ikut perjanjian kita atau kita akan ikut nafsu kita. Ya, nampak kelebihan yang besar ni memang kehendak nafsu. Nafsu dia mesti nak benda yang lebih baik. Ya, tetapi iman, ya, atas keimanan maka kita kawan. Islam mencela orang yang berniat untuk membuat mengelabukan ataupun membuat pemalsuan. Ya, Islam cela. Maknanya kita buat perjanjian tapi kita dalam hati kita tak nak ikut pun perjanjian tu. Kita lebih kepada apa? Kita nakkan keuntungan, dapat untung kita tinggal. Islam tidak membenarkan. Islam mewajibkan setiap individu atau masyarakat supaya menghargai diri dan kehormatan agar perjanjian yang dilakukan dapat dilaksanakan. Ya, Islam sangat memegang, sangat menitik beratkan janji. Kalau kita berjanji dengan siapa saja, walaupun dengan bukan Islam, ya, walaupun dengan bukan Islam, berjanji dengan orang bukan Islam, lepas tu kita apa? Kita engkar, kita tidak ikut perjanjian, maka di situ mudarat kepada Islam. Kerana apa? Kerana apabila dilihat oleh bukan Islam tentang perlakuan orang Islam, maka hatinya akan semakin jauh daripada Islam. Ya, maka kenalah berpegang dengan apa yang telah kita janji. Seperti mana Allah firmankan dalam surah An-Nahl ayat 94 dan 95. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tattahizu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da subutiha wa tazuqus su'a bima sadattum an sabilillah walakum azabun azim wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila innama indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan janganlah kamu jadikan sumpah kamu sebagai tipu daya sesama kamu. Ya, kita bersumpah nak buat tapi tak buat. Kerana dengan yang demikian itu akan menyebabkan tergelincir kaki kamu sesudah dia tetap teguh di atas jalan yang benar. Dan kamu pula akan merasai balasan buruk di dunia dengan sebab kamu menghalang manusia dari jalan Allah. Dan bagi kamu juga disediakan azab yang besar di akhirat kelak. Dan janganlah kamu jadikan pesanan-pesanan dan perintah Allah sebagai modal untuk mendapat keuntungan dunia yang sedikit. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah dari balasan yang baik itulah sahaja yang lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahuinya. Ya, maknanya ayat yang sebut, kalau kita dah buat perjanjian, terutama perjanjian atas nama Allah, tiba-tiba kita mungkir, maka ya, Allah gambarkan kedudukan kita yang berjanji tadi, kita berdiri teguh di atas kaki kita, ya, tetapi bila kita mungkir, maka ya, dia menyebabkan kita boleh tergelincir ke mana? Ke dalam neraka. Itu bahaya dia. Syariat menetapkan wajib kita penuhi hak baik yang bersangkutan dengan orang yang beriman dan meyakini kebenaran Islam atau dengan orang kafir. Ya, sama ada dengan orang Islam ke ataupun dengan kafir pun, ya, walaupun orang kafir tu yang tidak mempercayai kebenaran Islam, maka tetap juga kita kena berpegang dengan apa yang telah kita sepakati. Yang menjadi titik persoalan dalam suatu perjanjian ialah selama perjanjian itu baik, maka wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh setiap Muslim. Selagi mana perjanjian yang dibuat itu adalah perjanjian yang baik, yang mendatangkan faedah, maka kena patuhi. Mengenai perjanjian, ya, yang dulu zaman Nabi dipanggil Al-Fudul, perjanjian perdamaian. Ya, Nabi banyak buat perjanjian perdamaian antara kabilah. Ya, Nabi ketika di Mekah, ketika belum hijrah lagi, ketika Nabi ditindas di Mekah, Nabi dah buat perjanjian dah. Ya, macam-macam perjanjian Nabi buat. Bila datang kabilah-kabilah yang datang ketika musim haji, Nabi jumpa semua kabilah-kabilah ni. Semua kabilah yang datang Nabi jumpa. Kabilah yang datang daripada seluruh pelosok tanah Arab. Mereka datang, Nabi berdakwah dan Nabi buat perjanjian. Banyak kabilah yang mungkir. Dia janji dengan Nabi tapi tak tepati pun. Sekadar kita kata janji di mulut. Tetapi ada juga kabilah yang berjanji dan mereka taat dan mereka berpegang teguh. Contohnya antara perjanjian Nabi dengan orang Ansar.
ya, kabilah Aus dan Khazraj daripada Madinah, ya, yang dinamakan perjanjian Aqabah, ya, yang mana sampai perjanjian itu bawa Nabi sampai ke Madinah, dan disitulah bermulanya penyebaran Islam yang lebih luas, ya. Dipanggil Al-Fudul. Banyak perjanjian hinggalah kepada perjanjian ketika Nabi berada di Madinah pun begitu juga. Perjanjian dengan siapa? Sama ada dengan musyrik, ya, ataupun dengan Yahudi. Dengan kabilah-kabilah keliling pun ada, perjanjian dengan Yahudi pun ada, ya. Itu memang banyak. Nabi sebut tentang ini, tentang perjanjian-perjanjian ini. Walau du'itu bihi fil Islam la ujibatu. Seandainya dalam Islam aku diajak mengadakan perjanjian seperti itu, ya, kalau dalam Islam ni ada perjanjian antara Islam ya, dengan Islam yang lain, buat perjanjian macam mana dengan Nabi dulu ketika zaman Islam belum kuat ni, ya, nescaya aku akan sambut, Nabi kata. Tapi ketika Islam dah tidak lagi, sebab masing-masing mentaati, ya, apabila Islam telah kukuh di Madinah dan Islam tu tersebar di seluruh di seluruh jazirah Arab, tak ada lagi dah perjanjian tu, ya. Dah tidak ada. Sebab apa? Sebab masing-masing telah berikrar untuk mentaati Nabi. Tetapi perjanjian dengan bukan Islam masih ada, ya. Bagaimana Nabi membuat perjanjian, membuat hubungan, ya, dengan negara-negara luar, dengan apa? Dengan Habsyah, dengan Rom, dengan Mesir, ya, dengan Parsi, ya. Ada yang sambut, ada yang tolak. Ada yang sambut, ya, dengan baik, bagi hadiah lagi. Ada yang tolak dengan kasar sehingga sampai membunuh utusan Nabi, ya. Ini perjanjian-perjanjian yang ada, ya, ketika zaman Nabi SAW. Sabda Nabi lagi daripada Amr bin Hamid, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma rajulin amina rajulan damihi summa qatalahu fa ana minal qail wa in kana al maqtul kafira, rawahu Ibnu Hibban. Amr bin Hamid kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang telah menyatakan akan menjamin keselamatan jiwa orang lain, kemudian dia membunuhnya, maka aku tidak bertanggungjawab walaupun orang yang dia bunuh itu kafir. Zaman jahiliyah dan zaman awal Islam satu budaya, ya, budaya yang dah memang dah ada zaman jahiliyah, iaitu budayanya ialah menjamin keselamatan bagi orang yang diancam, ya. Orang yang diancam, kalau dia datang jumpa dengan mana-mana pembesar dan pembesar itu beri jaminan untuk keselamatan dia, maka orang yang nak bunuh biasanya tak bunuh, kerana hormat kepada pembesar, ya. Walaupun memang dia nak bunuh, tetapi disebab ada jaminan keselamatan tadi, maka dia selamat. Dan biasanya perjanjian-perjanjian ini ataupun jaminan keselamatan ini dicari di kalangan kabilah tu sendiri, kabilah yang nak bunuh tu. Dan orang Arab ni pula, apabila dia diminta untuk memberi jaminan keselamatan, itu pada dia satu penghormatan tu, satu kehebatan. Walaupun orang ni musuh kabilah dia, tapi sebab dia diminta, dia akan bagi. Itu tradisi zaman tu, ya. Dan berlarutan sampai zaman Islam. Itu saya sebut, ya, kalaulah ada orang datang minta jaminan keselamatan, kamu beri jaminan keselamatan, tetapi lepas tu kamu ingkar keselamatan sebab dia adalah musuh kabilah kamu bunuh dia, maka Nabi kata, Nabi tidak bertanggungjawab, kamu tanggung sendiri. Walaupun orang yang kamu bunuh tu yang minta jaminan keselamatan itu ialah orang kafir, tetap sama, ya. Pernyataan Rasulullah yang merupakan penjelasan mengenai jiwa dan semangat dalam pergaulan dengan orang yang tidak memeluk Islam, ya. Maknanya begitu. Islam jaga sampai macam tu, walaupun orang tu bukan Islam. Persoalan itu kita dapat saksikan bahawa sekalipun orang Yahudi ingkar dan tidak memenuhi hak orang lain. Contoh orang Yahudi, kita tahu orang Yahudi ni buruk sangat perangai dia, ya. Zaman ketika di Madinah, mereka inilah yang menindas kalangan orang-orang Arab. Mereka menetapkan harga-harga barang dengan harga yang tinggi,
Dengan orang Arab jual tinggi, dengan sama mereka jual rendah. Tak sama harga. Ya. Dan mereka juga buat sampai orang memerlukan mereka untuk kehidupan. Ya. Telaga perigi mereka conquer, mereka kontrol. Ya. Ini orang Yahudi yang memang kalau tengok dari segi engkar ni, buruk perangai ni, teruk dah. Ya. Dan tidak mahu menyalahkan orang lain. Mereka memperlakukan bangsa lain dengan perlakuan buruk, menganggap diri mereka sebagai anak Tuhan, dan menganggap bahawa Tuhan hanya memberi rahmat dan kedamaian pada mereka saja. Ini orang Yahudi. Islam, tetapi Islam apabila ketika Islam memerintah, Islam tetap menjamin keamanan dan keselamatan orang Yahudi yang hidup di bawah naungan pemerintahan Islam. Ya. Macam mana pun dia, selagi mana dia tidak menunjukkan permusuhan, maka Islam memberi jaminan keselamatan kalau Islam yang memerintah. Berdasarkan perjanjian dipanggil, mereka ini digelar Ahlul Zimmah ataupun kafir zimmi kita panggil. Kafir yang berada di bawah pemerintah Islam yang tidak menunjukkan permusuhan kepada Islam, maka mereka selamat. Berbanding dengan satu lagi yang dipanggil kafir harbi, kafir yang memang menunjukkan permusuhan, memang dia mula mencetuskan pelbagai persepsi dan juga membuat macam-macam perkara yang boleh yang menyentuh Islam. Itu lain. Tapi kalau kafir yang baik, yang tidak menunjukkan permusuhan, maka Islam menjaminkan keselamatan. Islam berbicara mengenai orang kafir kepada kaum muslimin dengan pembicaraan yang mempunyai banyak arti, iaitu sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallahi walasyahrul haram walal hadayan walal qalaid wala aminal baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya. Surah Al-Maidah. Ya. Al-Maidah ni maksudnya apa? Al-Maidah ni maksudnya jamuan. Jamuan. Ada kisah dalam tu tentang jamuan yang Allah sediakan. Daripada dipanggil manna was salwa. Ya. Allah sebut, wahai orang yang beriman, janganlah kamu ingat halal membuat sesuka hati mengenai syiar-syiar agama Allah dan mengenai binatang-binatang yang dihadiahkan ke Mekah untuk korban, dipanggil al-hadiyu. Hadiyu tu hadiah. Ya. Dia ada binatang yang dalam Al-Quran sebut al-hadiyu. Satu nama al-hadiyu, dan mengenai kalung-kalung binatang hadiah itu, satu lagi dipanggil binatang al-qalaid. Ya, dia sebut lagi ya. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallahi walal syahrul haram walal hadiya walal qalaid. Binatang hadiyu, binatang qalaid. Ya. Apa dia? Binatang hadiyu, binatang qalaid ya. Iaitu satu tradisi jugalah ya bagi orang-orang Arab. Orang Arab apabila dia dah bernazar, nak sembelih korban. Ya, nak sembelih korban. Ni tradisi dia, bagus juga tradisi dia. Dia macam kita juga. Ya, jenis yang memang binatang ni lepas. Binatang lepas. Kita kat kampung kan, kampung ni tak adalah sungai-sungai tapi macam kat Felda. Orang bela lembu, bela kerbau. Dia lepas je. Jadi binatang ini pun bercampur. Banyak tuan. Ya, bercampur-campur. Jadi tradisi mereka, binatang-binatang ni bila dia nak korban, dia pilih mana binatang nak korban. Tengok mana binatang nak korban. Mana binatang yang dia dah cop nak korban, dia akan pasang tanda. Dia pasang tanda. Dia panggil qalaid, kalung. Dia ikatkan dengan kain ya. Diikatkan dengan kain, ada yang jenis pula dia tandakan dengan kulit pokok tu dia buat kalung ya, itu sebagai tanda. Jadi bila dia buat tanda, orang yang nak mencuri lembu tu,
bila nampak lembu ada kalau dia tak ambil. Ya, dia tak ambil. Sebab apa? Ini dah dicop untuk korban. Orang pencuri pun baik juga. Ya, dia nak mencuri, dia tengok ini lembu ni haram dicuri ni. Yang ni tak apa. Sebab yang ni nak dibuat korban. Tu tradisi. Bila ada orang nak memburu, contohlah orang datang memburu, dia tengok lembu banyak, lembu terbiar ni, dia nampak ada tanda, maka dia takkan buru lembu tu. Itu tradisi. Tradisi ni Allah sebut dalam Al-Quran. Walal hadiya walal qalaid. Jangan kamu kamu apa? Jangan kamu langgar syiar-syiar Islam. Itu dibawa zaman Islam, dibuat, maka dianggap syiar. Sebab itu binatang-binatang ni tak boleh dipukul, tak boleh dicederakan, sebab dia nak dikorban. Ya, itu dia. Baik. Mengenai cepat-cepat semula. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu ingat halal membuat sesuatu hati mengenai syiar-syiar agama Allah, dan mengenai bulan-bulan yang dihormati, bulan haram ada 4, dan mengenai binatang-binatang yang dihadiahkan ke Mekah untuk korban yang dipanggil al-hadiyu, dan mengenai kalung-kalung binatang hadiah itu, dan mengenai orang yang dipanggil al-qalaid, ya, dan mengenai orang yang menuju ke Baitullah al-Haram yang bertujuan mencari limpah kurnia dari Tuhan mereka dengan jalan perniagaan, dan mencari keredaannya dengan mengerjakan ibadah haji di tanah suci. Dan apabila kamu telah selesai dari ihram, maka bolehlah kamu berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian kamu kepada suatu kaum kerana mereka pernah menghalang kamu dari Masjidil Haram itu, mendorong kamu menceroboh. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa dan maksiat dan juga pencerobohan. Ya, ayat ni dia bukan Allah sebut saja. Ayat ni dia ada kisah dia. Dipanggil asbabun nuzul. Ada kisah dia. Ayat ni turun selepas apa? Berlakunya perjanjian ketika apa? Nabi sebelum berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Ketika Nabi SAW ya, pada tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-6 Hijrah, Nabi mimpi nak buat apa? Nabi mimpi buat haji. Ya, Nabi mimpi buat haji. Rindu ke Kaabah. 6 tahun tak tengok Kaabah. Timbul rasa rindu sangat sampai termimpi-mimpi. Jadi mimpi ini berlaku beberapa kali. Nabi sebut pada sahabat, tahun ni macam mana pun kita pergi ke Mekah. Tahun ni macam mana pun kita pergi ke Mekah untuk umrah. Bukan haji, buat umrah. Ya, kita pergi untuk buat umrah. Sahabat bila dengar Nabi sebut macam ni, sahabat-sahabat Muhajirin bila dengar seronok. Sebab mereka pun sama, rindu. Ya, rindu nak balik ke Mekah, nak tengok Kaabah. Jadi bila sampai masanya, Nabi dengan sahabat-sahabat pun bergerak. Pergi. Yang lelaki semua. Ya, pergi tak bawa senjata, tak bawa alat perang. Yang mereka bawa apa? Pedang saja. Sebab pedang tu pakaian ataupun dah memang biasa. Macam kita, orang kita dulu kan, zaman-zaman Melaka dulu, jalan ke mana-mana ada keris kat pinggang. Mereka macam tu juga, pedang tu sesuatu. Sebaik zaman kita ni tak ada pistol di pinggang setiap orang. Ya, kita kacau juga. Jadi apabila Nabi hampir dekat Mekah, musyrikin dengar Muhammad dengan orang Islam datang, ya, seolah-olah nak berperang. Maka mereka pun gempar susun supaya pertahankan Mekah. Nabi tak jadi masuk. Bila tengok seolah-olah akan berlaku pergaduhan, Nabi tak jadi masuk. Nabi pun berkemah di Hudaibiyah. Berkemah di Hudaibiyah. Macam itulah berlakulah peristiwa macam mana hantar utusan, Nabi hantar Sayyidina Uthman sebagai utusan untuk berbincang. Kemudian orang Mekah tangkap Uthman, kurung dia. Kemudian tersebar berita bahawa Uthman dibunuh. Maka berlakulah bai'ah, perjanjian untuk tuntut bela kematian Uthman, ya. Tapi akhirnya Uthman dibebaskan, tak jadi perang. Ya, berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Berlaku perjanjian. Peristiwa yang ni berlaku sebab perjanjian Hudaibiyah.
Berlaku perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian Hudaybiyah tu, salah satu isi kandungan dia ialah orang Islam tidak dibenarkan masuk ke Mekah tahun ni. Tahun tu. Mereka boleh datang tahun depan. Tahun ni dah sampai Hudaybiyah, tak boleh masuk. Ya. Jadi kalau nak masuk, nak datang tahun depan. Sahabat-sahabat bila macam tu kecewa. Sebab apa? Dah punya jauh perjalanan. Ya. Dah sampai dah, tinggal nak masuk je. Tak lepas. Kebetulan selepas perjanjian itu, dalam keadaan itu, lalu satu kabilah. Kabilah ini dia pula geng dengan musyrikin Mekah. Kabilah yang kawan dengan musyrikin Mekah. Kabilah ni pun nak pergi ke Mekah untuk buat umrah. Umrah dia cara dia lah, cara musyrik. Ya. Memang mereka ni bertujuan nak pergi ke Mekah untuk buat umrah. Maka sahabat-sahabat ni tadi, bila nampak kabilah ni nak lalu, mereka berpakat. Mereka pakat kata, kita nak masuk tak lepas, kita jangan bagi dia masuk. Kita halang dia supaya mereka pun tak boleh masuk. Maka Allah turunlah ayat ni kata, dan jangan sekali-kali kebencian kamu kepada suatu kaum kerana mereka pernah halang kamu dari Masjidil Haram itu, mendorong kamu menceroboh. Allah tu beri peringatan. Nampak tak? Maknanya Islam ni dia bukan satu agama yang zalim, bukan satu agama untuk balas dendam. Ya, padahal boleh je. Kita nak lepaskan marah kita, orang lain pun jangan masuk. Sama-sama tak boleh masuk. Tapi Allah terus tegur. Ya, walaupun yang datang ini dia pergi umrah dia dengan cara musyrik. Bukan cara Islam, bukan cara apa ni, tauhid. Ya, dia cara musyrik. Tapi Allah kata kamu tak boleh halang dia. Itu dia. Ya, begitulah Islam ini. Ya, Islam ni begitu. Islam ni budaya dia bukan kita marah kat orang, kita lepaskan dan juga kita cari jalan untuk balas. Ya. Islam ni adalah satu agama yang memaafkan. Kita tengok bagaimana Nabi SAW ketika Fathu Mekah. Perjanjian Hudaybiyah 6 Hijrah. Perjanjian Fathu Mekah 8 Hijrah. 2 tahun je perjanjian tu. Padahal perjanjian tu disusun selama 10 tahun. Berjanji untuk selama 10 tahun taat. Tapi 2 tahun dah ingkar. Sebab apa? Keingkaran tu daripada mana punca? Daripada musyrikin Mekah. Mereka bantu kabilah yang berkawan dengan mereka menyerang kabilah yang berkawan dengan Islam Madinah. Dalam perjanjian tak boleh. Kalau mereka nak berperang, kita jangan campur tangan, biar mereka saja. Tapi mereka bantu, maka mereka melanggar. Maka Nabi bawa tentera Islam untuk lepaskan bumi Mekah ni daripada musyrik. Dan kita tengok bagaimana Nabi SAW sangat pemaaf. Semua orang dimaafkan. Dalam peristiwa Fathu Mekah, Nabi sebut siapa yang berada dalam rumah sendiri selamat. Siapa yang berada di Masjidil Haram selamat. Siapa yang berada di rumah, berlindung di rumah Abu Sufyan, dia selamat, tak akan diganggu. Sedangkan Abu Sufyan belum Islam. Ya, maknanya semua selamat dimaafkan. Kecuali seorang je yang Nabi susah nak maafkan. Ada seorang yang Nabi susah nak maafkan. Seorang, 2 orang macam itulah. Ada 2 orang. Ya. 2 orang yang Nabi susah nak maafkan pada peringkat awal. Yang pertama siapa? Yang pertama ialah Hindun, isteri Abu Sufyan. Ya, ketika dia datang, Nabi berpaling, tak nak jumpa, tak nak tengok dia. Sebab apa? Sebab mengenangkan apa yang dibuat kepada jenazah Sayyidina Hamzah ketika di Uhud, yang dirobeknya, dikeluarkannya jantung. Ya, zalim dia buat itu. Jadi menyebabkan Nabi susah nak maafkan. Hindun, dan seorang lagi ialah Al-Wahsy, orang yang bunuh Sayyidina Hamzah. Al-Wahsy ni siapa? Hamba, hamba berkulit hitam yang sangat mahir menggunakan lembing. Dia menggunakan lembing, dia lontar lembing, kena tepat ke tubuh Sayyidina Hamzah, menyebabkan Sayyidina Hamzah syahid. Ya, itu. Ya, tapi Allah ampunkan mereka ni. Allah ampunkan sebab itu perbuatan zaman jahiliah. Bila Islam tak ada lagi kesilapan. Tapi cuma pada Nabi, kesedihan Nabi itu
terlalu tinggi, terlalu apa? Terlalu sedih, menyebabkan Nabi tak nak jumpa Hindun dan juga Wahsy. Tetapi akhirnya Hindun tu duduk bersama dengan Nabi. Sebab apa? Dia isteri Abu Sufyan. Cuma Al-Wahsy apabila Nabi tak nak pandang dia bawa diri. Dia bawa diri, dia keluar, meninggalkan bumi Mekah dan tak pergi ke Madinah. Tetapi akhirnya Al-Wahsy ini dia mendatangkan jasa, iaitu dialah yang membunuh pula. Dia bunuh, dalam riwayat cerita, dia membalil lembing untuk bunuh Musailamah Al-Kazzab, yang menjadi nabi palsu di zaman Sayyidina Abu Bakar, sehingga terbunuhnya Musailamah Al-Kazzab. Habislah kumpulan nabi palsu. Itu dia. Baik, cubalah kita renung bagaimana ayat tersebut menggambarkan pandangan Islam terhadap orang kafir Quraisy, padahal mereka menyembah berhala. Walaupun begitu, ayat tersebut memandang mereka yang datang ke Baitullah sebagai orang yang ingin memperoleh kurnia dan redanya. Ayat tu cerita kisah tadi tu, yang kabilah datang tu, dia pergi bukannya dia tauhid, dia sembah berhala. Pergi umrah, dia buat sembah berhala. Tapi Islam, Allah larang kita untuk ambil tindakan. Biarkan dia. Sebab ketika itu mereka di dalam keadaan gelap, jahil, tak tahu apa. Mereka dalam keadaan jahiliah. Apabila datangnya hidayah, maka mereka akan berubah. Ayat tersebut menyeru kepada kaum muslim supaya kuatkan semangat, tolong menolong dalam kebajikan dan takwa kepada Allah. Islam telah menekankan supaya melaksanakan supaya membayar hutang atau lunaskan hutang, termasuk kewajipan yang ditekankan oleh syariat Allah. Islam juga melarang seseorang berniat jahat untuk tidak mengembalikan hutang. Berhutang mesti kena bayar. Islam sangat mencela orang yang berhutang hingga mati tak bayar. Sampai keadaan kalau orang tu syahid sekalipun, berperang jalan Allah, mati syahid, ada hutang, maka syahid dia tergantung. Hutang itu masih lagi dituntut kepada orang yang syahid. Islam melarang orang berhutang kecuali dalam keadaan benar-benar terpaksa. Nak berhutang bukan boleh berhutang macam tu, kerana terpaksa boleh berhutang. Seseorang yang berhutang semata-mata untuk buat perkara yang tidak penting merupakan perbuatan yang tidak baik. Dalam sebuah hadis telah menyebut perbuatan seperti itu termasuk dosa yang akan dituntut pada hari kiamat. Orang yang berhutang saja-saja, orang yang berhutang kemudian lihat nak bayar, maka dia dikira sebagai dosa. Saya baca makna hadis ini. Pada hari kiamat, hutang akan menuntut pertanggungjawab dari orang yang berhutang. Hutang itu sendiri akan menuntut pada kita. Macam mana hutang menuntut pada kita? Apabila dia mati, sebelum dia sempat melunaskan hutang, kecuali orang yang berhutang disebabkan oleh 3 perkara. Kecuali 3 jenis orang yang berhutang, kemudian dia mati tak sempat bayar hutang. Orang yang 3 jenis ini, Allah cover hutang dia. Hutang dia tidak dituntut. Maknanya hutang dia atas tanggungan Allah. Siapa mereka itu? Orang yang tidak mempunyai kekuatan, orang yang tidak mempunyai harta untuk berjuang di jalan Allah. Kerananya dia lalu berhutang untuk memperkuat diri terhadap musuh Allah dan musuhnya sendiri. Contoh, kalau orang yang nak pergi berjihad, nak berperang, dia tak ada kemudahan. Senapang tak ada, senjata tak ada, nak beli tak mampu. Jadi dia perlu berhutang untuk beli. Maka yang itu dimaafkan. Maknanya di akhirat besok, hutang dia tadi, kalau orang yang beri hutang tertuntut, Allah yang bayar. Yang kedua, orang yang di tempat kediamannya terdapat orang Muslim meninggal. Kita duduk satu tempat, ada orang Islam meninggal. Sedangkan sepatutnya orang yang meninggal ni tanggung pengurusan dia jatuh kepada orang yang hidup, dan bukan semestinya keluarga. Masyarakat itu bertanggungjawab. Seluruh masyarakat bertanggungjawab. Jadi dia nak tolong bantu untuk menguruskan jenazah, tak mampu, sedangkan dia tidak memiliki sesuatu untuk membebani dan juga untuk menguburkan jenazahnya, kecuali dengan cara berhutang. Sebab nak bantu
ahli qaryah dia ni yang meninggal, ya, kesiankan dia, maka dia terpaksa berhutang untuk sempurnakan jenazah. Meninggal tak sempat bayar hutang, yang juga selamat. Dan yang ketiga, orang yang cemas hidup membujang. Orang yang hidup membujang, dah berumur, dan kerana takut terjerumus dalam perbuatan zina, dia terpaksa berhutang untuk dapat berkahwin. Tak ada nak bayar mas kahwin ke apa semua, tak cukup, ya, tapi takut berzina, maka dia berhutang untuk berkahwin, ya. Jadi kalau dia meninggal tanpa sempat, ya, mereka itulah yang akan dilunasi hutang-hutangnya oleh Allah pada hari kiamat. Itu dia, ya. Dan hadis yang lain Nabi sebut, Allah Subhanahu Wa Taala akan memanggil orang yang berhutang pada hari kiamat dan akan dihadapkan kepadanya, ya. Kita besok, kalau kita ada hutang, kita akan ditanya oleh Allah. Allah tanya apa dia? Allah katanya, wahai anak Adam, untuk apa engkau berhutang? Untuk apa engkau berhutang lepas tu tak bayar? Dan untuk apa engkau menghilangkan hak orang lain? Maknanya kau dah berhutang tapi kau tak bayar. Jadi hak orang yang bagi hutang tu tak disempurnakan. Dia menyahut, orang yang berhutang ni, dia menyahut, dia ada alasan dia, ya. Dia kata, ya Allah, engkau maha mengetahui bahawa aku berhutang bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk pakaian cantik, dan tidak untuk sia-sia. Aku terpaksa berhutang kerana terkena musibah, berlakunya kebakaran, berlakunya pencurian dan kerugian. Ini contoh perkara-perkara yang menyebabkan dia berhutang, ya. Pada masa itu Allah pun berfirman, hambaku, memang benar kau ni, ya, akulah yang akan melunasi hutangmu. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mendatangkan sesuatu, lalu diletakkan, Allah kemudian mendatangkan sesuatu, ya. Allah datangkan, ada benda datang, ya, dan diletakkan benda itu di atas timbangan, menyebabkan timbangan soleh, amal soleh jadi berat. Datanglah sesuatu sebagai bantuan, ya. Dan ternyata kebajikan orang itu lebih besar daripada keburukannya. Dengan rahmat Allah, orang yang bersangkutan kemudian masuk ke dalam syurga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Itu keadaan kalau berhutang kerana keperluan. Memang keperluan yang bukan untuk sekadar kesenangan ataupun sekadar untuk memenuhi kehendak kita, tetapi lebih kepada keperluan yang mendesak memerlukan kita berhutang. Maka itu saja yang sekiranya kita meninggal tak sempat habis bayar, maka hutangnya ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi hutang-hutang lain, ya, hutang kita, hutang kereta ke apa, ya, ataupun hutang apa-apa yang atas kemewahan untuk untuk lebih kesenangan dunia, kalau meninggal tak adalah, ya. Sebab tu kena ingat bab hutang. Sebab tu Islam berpesan, ya, kalau kita masih hidup ni ada hutang, bagi tahu pada waris, ya. Pesan pada waris, kat orang ni belum bayar lagi, ya, kat siapa belum bayar lagi, supaya apabila kita meninggal, kita mengharapkan waris itu akan dapat membantu kita, dapat menyelamatkan kita, ya. Kalau kita ada harta, ya, yang kita tinggalkan, maka harta itulah boleh waris bayarkan untuk hutang tadi. Sebab hutang ni benda yang besar, ya, yang boleh menyekat kebahagiaan kita di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Cukuplah untuk malam ni, sekadar untuk peringatan kita bersama, dan insya-Allah pada kita jumpalah, ya, seandainya, ya, dipanjangkan umur oleh Allah untuk kita jumpa lepas lepas raya kan. Dan kita akan masuk tajuk yang baru, bab yang ke-9, iaitu ikhlas, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya muallima Ibrahim al hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahim.
Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.